Okey, so 7.5 berkenaan dengan sukan sebagai alat perpaduan. Okey, bagaimanakah sukan ini sebenarnya menjadi satu alat ataupun satu medium untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di negara kita, ataupun kita sebut alat perpaduan lah. Okey, bagaimana peranan sukan itu boleh menyatu padukan bangsa pelbagai kaum itu. Okey, so ini saya selitkan sedikit soalan, contoh soalan saja. Kalau keluar soalan ni, soalan kebatnya awak bolehlah jawab kan. Okey, soalan contohnya, selain menyihatkan jasmani dan rohani rakyat Malaysia, aktiviti sukan penting untuk negara. Jelaskan pernyataan ini. Okey, so kenyataan dia tentang sukan sebenarnya. Okey, dia kata sukan ni penting menyihatkan jasmani. Jasmani ni apa dia? Jasmani ni fizikal tubuh badan kita. Jasmani, rohani ni apa? Rohani ni spiritual lah dalam macam nilai-nilai moral dalam diri kita, nilai-nilai moral dalam diri kita. Rohani ni kita tak boleh nampak Jasmani semua manusia boleh nampak kan. Kalau manusia tu sakit jasmani dia boleh pergi klinik, dia boleh pergi hospital, dia boleh pergi farmasi untuk beli ubat untuk merawat penyakit jasmani dia. Tapi kalau seseorang itu tak sihat dari segi rohani dia, ini masalah sikit. Rohani dia ubat dia apa kalau kita orang Islam, kita percaya boleh beribadah macam tu lah kan. Beribadah, baca Quran tu nak merawat rohani. Okey, berzikir ke, okey itu nak merawat rohani. Ataupun cari kawan-kawan yang positif, kita nak berbual-bual dengan dia. So itu nak merawat penyakit rohani. Kalau jasmani tak ada masalah, ada ubat kan. Okey. So tapi yang soalan kita hari ini, selain nak sukan itu, peranan sukan itu sihatkan badan dan rohani kita. Kenapa sukan itu penting untuk negara? Ini persoalan dia. Kenapa sukan itu penting? Sukan penting untuk negara. Kenapa? Okay. So antara jawapan-jawapan yang saya bagi kat sini, yang pertama, sukan itu penting untuk negara kerana dapat memupuk perpaduan. Perpaduan lah, korang paling ingat lah. Senang kalau keluar soalan macam ni, kebat, korang dah tahu. Sukan itu penting untuk menyatu padukan rakyat, masyarakat berbilang kaum ataupun memupuk perpaduan rakyat. Okey, yang kedua, bila awak sebut perpaduan, awak jangan tertinggal perkataan integrasi nasional. Dalam bab 7 ni selalu kita jumpa kan, perpaduan, integrasi nasional, perpaduan, integrasi nasional, perpaduan, integrasi nasional. So jangan kalau mana-mana jawapan kebat pun awak sekalikanlah bagi perkataan ini, istilah ini dalam jawapan awak. So maksud dia berbeza. Bila maksud berbeza, awak dapat markah yang berbeza. Sukan itu penting untuk negara dapat memupuk perpaduan rakyat. Okey. Selain itu dapat mewujudkan integrasi nasional. Okey, dapat markah, 2 markah. Kan? Selalu kita dalam bab 1 hingga bab 6 mungkin kita jarang ketemu perkataan integrasi nasional. Bab 7 banyak kan disebut. So apa salahnya awak masukkan dalam jawapan kebat awak? Yang mana soalan tu sesuai lah kan, kalau jawapan yang sesuai kita masukkan. Okey. Dan yang ketiga, sukan kenapa penting untuk negara? Kerana dapat mengeratkan hubungan sesama rakyat. Merapatkan hubungan sesama rakyat. Macam sama dengan perpaduan tak apalah. Okey, mungkin macam sama, takut makan ulang. Okey. Yang keempat, mewujudkan rasa saling hormat. Sukan tu dapat memupuk semangat saling hormat sesama rakan sepasukan, dengan lawan kita. Kalau boleh dalam bersukan, contohlah aktiviti sukan yang memerlukan kita lawan satu pihak, contoh macam bola sepak. Saya dapati yang bola sepak ni, sukan bola sepak ni bagus. Dia sihat tubuh badan kan, dia stamina yang tinggi kan. Tapi kebanyakan kita dapat tengok sukan bola sepak ni macam memecah belahkan rakyat pula kan. Macam nak bergaduh sesama mereka pula, lain-lain negeri. Jadi benda itu sebenarnya awak dah tak ikut objektif semangat sukan tu. Sebab tu penting dalam sukan ni kita kena ada rasa semangat kesukanan yang tinggi. Hormat pasukan lawan juga. Bukan hormat terlalu respect dia sampai kita kalah. Maksudnya lepas tamat perlawanan kita hormat dia. Salam kan, biasa kan macam tu kan pasukan-pasukan kan.
Tamat dia perlawanan, kita akan bersalam dengan pasukan lawan, dengan jurulatih lawan pun kita salam. So itu baguslah. Sukan itu dapat mewujudkan rasa saling hormat, respect, respect each other lah. Dan yang seterusnya, sukan penting untuk negara kerana dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Okey, macam remaja-remaja lah, saya pergi bawa motor kan, pusing-pusing pergi kedai ke apa kan, kadang-kadang kita tengok gelanggang futsal, gelanggang bola keranjang, basketball kan, pergi padang bola sepak, kadang ada diorang main bersama-sama kan. So benda itu, awak jumpa kawan-kawan bersukan, itu kesejahteraan sosial. Awak jumpa orang, awak ada komunikasi dengan mereka, awak ada connection dengan diorang. Jumpa dengan manusia, berhubung, saling berhubung, itu kesejahteraan sosial. Sosial tu maksudnya hubungan masyarakat. Awak ada hubungan masyarakat berbanding yang orang kaki gamers. Kalau gamers, dia tak ada kesejahteraan sosial sangat. Kalau yang main single player lah, kalau online games, maybe mungkinlah ada kesejahteraan sosial tu, walaupun tak berapa cukup sejahtera kan. Sebab dia medium dia berbeza dengan luar apa orang kata outdoor kan. Tapi better sukan yang kat luar lah lebih baik berbanding main sukan online lah kan. Okay, walaupun orang kata game online pun ada connection juga dengan masyarakat luar, tapi dia tetap tak sama. Korang tak nampak dunia luar, korang dalam dunia korang sebenarnya. Okay, saya salah seorang yang menjauhi diri daripada nak layan game online. Saya tak nak layan, saya takut. Sebab saya pernah rasa ketagihan game zaman sekolah sampai alamak, boleh ke cerita kat sini saya rekod ni? Tak apalah untuk iktibar korang. Saya ni dulu ketagihan game sampai ponting sekolah berturut-turut banyak sampai datang surat amaran saya kena rotan dengan mak saya itu cerita dia masa zaman menengah rendah. Lepas tu akhirnya saya boleh tinggallah ketagihan tu main game, dan sampai sekarang saya kalau boleh menjauhi game-game online. Sebab saya tengok orang main game online ni, dia hidup dia macam lain sikit. Saya takut jadi macam tu kehidupan saya, jadi saya menjauhi. Ada orang ajak, cikgu kenapa tak main PUBG juga, jom main PUBG. Kadang anak murid pun ada juga ajak, tapi saya menjauhi. Saya takut sebenarnya masuk dunia tu. Saya dah pernah rasa benda-benda tu zaman saya sekolah, jadi saya menjauhi. Kalau game-game biasa, game single player, saya okey lagi layan. Habis story games tu, okey lah, kita dah stop, boleh buat benda lain. Saya tak nak sambung-sambung, nanti tak boleh buat benda lain. Okay, itu pengalaman, ambil pengalaman Dan kenapa sukan penting untuk negara? Dapat meningkatkan imej negara. Dapat tingkatkan imej negara. Buktinya apa? Buktinya kalau seseorang itu berbakat dalam sukan, dia mewakili negara dia. Dia mula adalah peringkat-peringkat kan, peringkat daerah, Johan. Peringkat negeri, Johan pula wakil Johor. Masuk peringkat kebangsaan apa semua Johan kan. Kemudian wakil antarabangsa, mewakili Malaysia, menang gold medal kat mana-mana, world champion ke, Olimpik ke, Olimpik, Commonwealth ke apa kan. Sukan SEA Games, Asian Games, so dia menang. So benda itu secara langsung meningkatkan imej negara kan. Kalau pergi negara India kan, semua tahu negara India negara yang besar kan, populasi penduduk kedua teramai di dunia. Okay, kalau negara India sebagai mereka pun minat juga sukan badminton tau, orang negara India ni. Okay, dan dikatakan badminton pun berasal daripada sana, yang tu saya tak pasti. Ada yang dikatakan badminton pun berasal dari India juga. Ada yang kata England, ada India, saya tak tahu yang mana satu betul. Dan bila saya ingat masa tu saya tengok TV, wakil negara kita Lee Chong Wei Lee Chong Wei dia mewakili satu kelab badminton kat negara India sana. Dia lawan lah kan dengan pemain India ke apa. Lee Chong Wei terlalu ramai fan dia kat negara India kan, ramai nak minta autograf dia. So benda tu secara langsung memperkenalkan Malaysia di mata dunia dengan watak Lee Chong Wei tu. Okay, dia pergi main kat sana sini tournament kat mana-mana belahan dunia kan. Jadi dia mengangkat nama Malaysia kan, Azizul Hasni lagi, Pandalela ke apa semua kan, Nicole David, Hafiz Syahrin, pelomba MotoGP nombor yang pertama di Asia Tenggara yang mewakili bawa motor yang 1000cc tu kan, dia pelomba Asia Tenggara yang pertama masuk
kejohanan tu. Pelumba lain tak pernah join lagi. Malaysia dah orang yang pertama, rider pertama. Jadi benda tu meningkatkan image-nya negara sukan itu dan selain itu, kenapa sukan sangat penting untuk negara? Kerana mengeratkan hubungan dengan negara luar. Okey, kita kena join contoh ada sukan Commonwealth, Malaysia join sukan Commonwealth. Ada sukan Olimpik, Malaysia masuk sukan Olimpik. Sukan banyak macam-macam sukan lah kan, piala-piala dunia, hoki lah, apalah, kita join semua pertumbuhan sukan kat mana-mana. Okey, tujuannya tak lain tak bukan selain memperkenalkan diri kita menjalinkan hubungan dengan mereka sebenarnya. Okey, kalau saya lah contohlah kalau saya pemimpin negara, saya bayangkanlah kalau saya pemimpin negara, saya tak ada bakat jadi pemimpin. Ini pandangan saya lah. Salah satu memang nak memperkenalkan Malaysia kat mata dunia melalui sukan sebenarnya. Okey, kita tahu apa sukan yang paling famous kat dunia ni. Bola sepak. Okey, lagi apa sukan yang famous, MMA ke, badminton ke, kita tahu mana sukan yang popular di dunia ni, kita fokuskan, kita cuba latih mereka sampai jadi world champ. So benda tu automatik dapat memperkenalkan negara kita kat dunia luar. Okey, macam contohlah apa, Jamaica tu negara macam mana lah, bukan negara kaya pun Jamaica kan, tapi macam mana negara dunia, kebanyakan masyarakat dunia boleh kenal negara Jamaica sebab dia melahirkan pelumba lari pecut kan, sprinter yang power kan, contoh Usain Bolt kan, berapa kali gold Olympic medal kan. So benda tu dah meningkatkan nama dia, nama negara dia Jamaica. Okey, tu macam tu je kan. Walaupun negara dia ekonomi tak berapa bagus kan, kita jauh lebih maju pada Jamaica apa semua kan. Okey, so seterusnya, kenapa sukan itu penting untuk negara? Kerana selain mengeratkan hubungan dengan negara luar, okey, boleh seperti penganjuran sukan Commonwealth kan, awak boleh sebut eratkan hubungan dengan negara jiran lah. Okey, dengan negara jiran serantau. Jiran ni serantau sama lah di kawasan Asia Tenggara maksud saya, seperti sukan SEA. SEA Game sukan SEA ni sukan yang merangkumi barisan negara sukan Asia Tenggara untuk negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, Kemboja, Laos, Vietnam, Thailand, Timor Leste kan, Myanmar. So itu semua adalah negara Indonesia, apa semua, Indonesia, Thailand, semua itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Okay, so next. Okay, sukan sebagai alat perpaduan. Okay, bagaimana nak capai dia? Okay, bagaimana nak menjadikan sukan ni sebagai alat perpaduan? Okay, awak boleh sebut caranya nak mencapai sukan tu ke arah perpaduan, nak membentuk perpaduan ialah melalui pendidikan. Ini keyword dia keyword dia, kata kunci dia. Nak memastikan sukan itu sebagai alat perpaduan perlu melalui pendidikan. Pendidikan ni apa? Sekolah, universiti, college. Okey, maksudnya kejohanan sukan ada terdapat di sekolah-sekolah di Malaysia, di universiti di Malaysia mesti ada kejohanan sukan. Kerana sukan pun sebagai alat penting untuk menyatu padukan rakyat ataupun perpaduan. Okay, so sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Pertama, melalui aktiviti co-curriculum. Okey. Contohnya kerajaan yang sebelum ini memperkenalkan dasar 1M 1S, satu murid satu sukan, dasar satu murid satu sukan dan remote. Mungkin selalu pernah dengar kan remote kan, apa tu remote kan, ni penuh dia, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Okey, remote ni orang kata nak supaya korang semua antara murid-murid ni boleh bergaul sesama korang, masyarakat berbilang kaum boleh bergaul. Macam sebelum ini kalau ada mesyuarat agung kan, mesyuarat agung mana-mana persatuan ke, sukan ke, unit beruniform ke, biasanya kita memang dah dalam mesyuarat guru, kita orang dah orang kata ditegaskan supaya kalau boleh pelaksanaan AJ kita tinggi perlu ada remote lah.
Janganlah semua Melayu je. Semua Cina je educated tinggi. Tak nak. Kalau boleh ada pembangkitan semua kaum. Itulah RIMUK, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Kalau macam sebelum ni, kalau dulu lebih tegas kan, dalam susunan murid, kedudukan murid dalam kelas, saya ingat tahun 2018 saya guru kelas tingkatan 5 masa tingkat 5 sains 3 saya akan murid Melayu duduk sebelah murid Cina ke India, kena jangan sama Melayu je, saya tak nak macam tu. Saya dulu buat macam tu, RIMUK, sebab masa tu RIMUK baru-baru diperkenalkan, ditekankan macam tu kan. Jadi kita buatlah benda tu. Okey. Kemudian ini semua dasar kerajaan sebenarnya, bukan cikgu yang daripada cikgu tu sendiri nak buat. Cikgu melaksanakan perintah kerajaan. Jadi kita buat benda tu. Okay, kemudian semua dasar itu menawarkan murid pelbagai kaum terlibat dalam sukan yang digemari. Okay. Bila kerajaan memperkenalkan dasar 1M 1S, okay, murid boleh terlibat dalam sukan yang digemarinya. Okay, kalau contoh, adakah kita bermaksud kalau untuk sukan bola keranjang hanya murid Cina je yang boleh sertai? Adakah begitu? Tidaklah. Maksudnya sebuah acara sukan ni dia tidak bersifat eksklusif untuk satu-satu kaum je. Awak jangan sangkakan okey, sukan bola keranjang ni untuk orang Cina je, budak Melayu tak pandai main. Awak jangan fikir macam tu. So mana-mana kaum boleh terlibat masuk mana-mana sukan. Bahkan sukan kabadi sekalipun. Orang kata sukan kabadi memanglah sukan orang daripada asalnya kaum India. Tapi adakah bermaksud sukan kabadi itu eksklusif untuk murid kaum India saja yang terlibat? Tidak. Kalau ada murid Cina dengan murid Melayu nak main juga sukan kabadi, nak masuk, memang kita tak boleh halang. Kita jangan halang. Bila awak halang, sebenarnya awak telah menghalang hak kebebasan asasi dia. Itu dah melanggar perlembagaan tau. Saya dah cerita perlembagaan pula kan, melanggar undang-undang kan, dah melanggar hak asasi manusia kan, HAM. Okay, so benda tu tak sepatutnya berlaku. Sebab dulu pernah ada kes kat Batu Pahat kan, sekolah Batu Pahat. Okay, sukan bola sepak untuk Melayu saja. Murid-murid lain tak boleh masuk persatuan bola sepak. Benda tu kontroversi pernah berlaku tahun lepas ke tahun ni awal-awal tahun, saya pun dah lupa. Okay, sekolah yang kat negeri kita juga, Johor sukan itu tidak bersifat eksklusif, dia open, terbuka kepada semua kaum. Dan kejohanan sukan tahunan, setiap tahun sukan tahunan diadakan. Kita tahulah, tapi waktu pandemik ni tak ada kan. So sebelum ni saya bila masuk sekolah Bandar Putra, 3 rumah sukan dah saya join. Mula-mula masuk sekolah Bandar Putra, saya dapat rumah sukan Delta. Delta, warna kuning. Delta kan. Saya join Delta, tapi masa join Delta tu saya silent. Saya seorang yang diam, pendiam kan. Saya tak nak menonjol sangat Sediam je. Lepas tu dah masuk rumah Alpha tu saya aktif pula. Sebab masa tu kena jadi ketua kan. Bila jadi ketua ni, alamak, kita kena bergerak lah. Kalau kita tak bergerak, siapa nak gerak kan? Terpaksa lah kita bergerak, cari atlet apa semua kan, cari murid mana yang berkebolehan. Lepas tu test sprint lari. Lepas tu kita terus ambil nama yang mana yang dapat nombor 1 sampai nombor 4 ke. Lepas tu selected lagi kan. So kita carilah yang paling lari laju ke, lompat tinggi, catatan paling tinggi ke, macam tu lah. So masa tu Alhamdulillah johan 2 kali betul-betul Alpha kan, masa bila dah join Alpha tu. Lepas tu last tu saya pindah, ditukarkan lagi rumah sukan, pergi rumah Sigma. Sebab masa tu jadi 6 pasukan kan. Bila masuk Sigma dah dapat nombor 4 kan. Tapi masa tu saya bukan pegang ketua lah kan. Okay, kita support, tolong-tolong sikit-sikit. Masa tu saya kena buat, masa jadi cikgu Sigma tu saya jadi ketua kemah, hiasan kemah. Saya ni tak pandai bab hiasan kemah. Ada nasib baik isteri saya banyak tolong kan. Waktu saya tak tahu apa oren apa nak fikir animasi oren masa tu.
Last ada siapa yang beritahu dia ada satu cikgu perempuan ke, saya tak ingat cikgu siapa Naruto lah putra. Naruto kan warna oranye kan? Ya betul Naruto. Okey, so, saya dah dapat idea tu terus buat lah. Kan? Okey. Dan seterusnya sukan dan perpaduan melalui pendidikan, rakan-rakan yang tak join lah, yang tak masuk acara sukan kan, rakan-rakan, guru penasihat, saya lah kan guru penasihat sukan, semua cikgu bertindak sebagai penyokong untuk menyokong pasukan masing-masing menyokong pasukan masing sebagai penyokong. Okay? Macam kawan kita berlari kan, kita support lah. Okey, kemudian aktiviti sukan juga dapat memupuk semangat setia kawan dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Okey, dan penglibatan dalam sukan juga membolehkan mereka mencipta nama di persada dunia mencipta nama. Okey. Kalau awak ada bakat dalam sukan, silakan buat yang betul-betul. Contoh Aisyah kan, Aisyah atas awak setahun pun. Aisyah siapa sangka dia jadi player termuda untuk beraksi di Liga Perdana Malaysia kan, main dengan JDT 2. Kalau tak mustahil, kalau umur dia dah 21 tahun, mungkin badan dia makin, fizikal dia makin membesar, tak mustahil dia main dengan JDT kan, tak mustahil daripada JDT 2 pergi ke JDT, tak mustahil benda tu berlaku. Dan tak mustahil bila dah join JDT, tak mustahil dia jadi player Malaysia, pemain kebangsaan Malaysia. So siapa sangka daripada murid kita, sekolah kita, SMK Bandar Putra. Korang kenal ke Aisyah ni? Sebab saya dulu kenal memang itu kelakor lah dulu kelakor. Saya tak pernah ajar dia, tapi saya kenal lah dia tu sebab dia murid, dia budak Felda Bukit Besar. Sebab saya dulu pun mengajar sekolah sana. Dia kenal saya juga. Dia kenal saya sebelum saya masuk saya masuk pindah Bandar Putra tu, dia terus cikgu ajar Bandar Sultan Alauddin cikgu. Dia tu yang saya tahu, budak ni. Lepas tu budak ni banyak bercakap. Tapi dia hormat cikgu lah. Dia perangai dia memang macam tu, banyak cakap, tapi dia still respect cikgu. So mungkin bila dia respect cikgu tu, berkat cikgu doa kot, dia pergi kan jauh. Okay, so next. Yang tadi ni sukan dan perpaduan melalui pendidikan di sekolah. Kemudian sukan untuk di universiti ada. Sukan kat universiti pun ada. Okey. Yang ni fokus kat sekolah. Ini universiti. Nama dia MASUM. Korang tak pernah masuk universiti, tak pernah dengar lah kan. Okey, tapi saya tak pernah join sebab saya ni tak ada bakat sangat sukan. Saya boleh bermain semua, tapi kurang berbakat. Boleh bermain tapi tak berbakat sangatlah kan. Main badminton ke, main je kan. Okey. Tapi masuk pertandingan, tournament tak lah kan. Kita bukan atlet. Tubuh badan bukan atlet. Okey, kemudian tujuan dia penganjuran MASUM ni dibuat ataupun nama penuh dia Majlis Sukan Universiti Malaysia. Awak tulis MASUM ni lah, pendek senang. Okey, menganjurkan MASUM. Okey, tujuannya mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan pelajar dan staf universiti. Okey, lecturer nak masuk boleh. Kalau lecturer nak masuk ataupun orang kerja-kerja pejabat kat universiti nak masuk pertandingan sukan boleh. Okey. Untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Nampak tak kat sini dah 2 isi. Kalau sebut perpaduan, sebut sekali integrasi, dah dapat 2 markah kalau awak jawab dalam jawapan bentuk esei Memupuk perpaduan dan integrasi nasional antara universiti-universiti tempatan dalam negara. Okey. Boleh tak korang bagi tahu saya universiti awam lah, bukan universiti swasta awak sebut universiti awam ni yang kerajaan punya. Universiti apa yang awak tahu? Boleh tak? Korang bagi tahu saya. Opsi, okey jap saya nak tak keluar. Kenapa hang ni?
Okey, saya nak soal korang sebenarnya. Kalau korang tahulah. Kalau tak tahu tak apa. Okey. Contoh kita ambil negeri Johor. Negeri Johor, universiti apa yang korang tahu? Universiti yang ada kat Johor. UTM. Ya, UTM. University Teknologi Malaysia. Melaka? Universiti awam? Tahu tak? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu? Okey. Melaka ada, UTM nama dia. Universiti Teknikal University Technical Malaysia. Okey, kalau Negeri Sembilan, tahu tak? Universiti apa? Universiti awam. Kalau Negeri Sembilan, kita jangan sebut UiTM saya tak nak UiTM. UiTM ni semua negeri ada. UiTM memang ada. Kebanyakan semua negeri memang ada. Saya nak universiti yang lain selain UiTM. Kalau Negeri Sembilan ni yang saya tahu USIM. Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Okey, Negeri Sembilan. Atas Negeri Sembilan Selangor. Selangor banyak. Selangor banyak Okay. Selangor ada Universiti Malaya. Ada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. UPM ni Universiti Putra Malaysia. Inilah yang popular kita ambil popular je. UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Selangor. Okey, atas negeri Selangor, negeri apa? Perak. Perak tadi ada kawan awak beritahu, UPSI. Okey, UPSI Tanjung Malim, Perak. Itu tempat saya belajar lah, Perak. Okey, kemudian atas Perak negeri Kedah. Kedah negeri apa? Usia yang ada. Apa nak beritahu saya? Kedah, universiti apa yang ada kat sana? Kalau UMS tu apa? Kan, itu belum. Tak, saya nak tanya negeri Kedah dulu. Universiti apa yang ada kat negeri Kedah? Kelas awak. Kelas awak tak tahu ke? UUM. UUM le. UUM Kedah. Mana lah saya tahu. Utara Malaysia. UUM. Sintok apa nama daerah tu. Okay, UUM Universiti Utara Malaysia. Okay, Kedah, atas negeri Kedah, Perlis. Sebelah dia lah. Kita ambil Pulau Pinang dulu. Okay, Pulau Pinang, siapa tahu? Siapa tahu Pulau Pinang? Universiti apa? Tak tahu. Ada nama-nama kat sekolah awak? Nama kelas-kelas kat sekolah kita? Tak tahu korang? USM. Universiti Sains Malaysia. Okay, kalau lepas Pulau Pinang, Perlis. Perlis kita ada Unimed, tak silap saya. Unimed, betul kan? Betul lah, Unimed. Universiti Malaysia Perlis. Okay, tak silap saya lah nama penuh dia. Saya pun lupa nama penuh dia apa. Tapi saya sebut Unimed lah, Perlis ni. Okey, lepas tu kita pergi kat Malaysia Timur punya, Sarawak. Sarawak kita ada UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak Universiti Malaysia Sarawak. Okey. Dan terakhir Sabah kita ada UMS, Universiti Malaysia Sabah. Ni tahulah senarai universiti yang saya pernah pergi lah, yang saya pernah masuk lah, masuk kawasan dia. UTM pernah pergi. UTM ni saya masuk. UTM saya pernah masuk kawasan dia. USIM tak pernah, UM pernah. UM ni selalu saya pergi dulu, jumpa kawan saya, jumpa kawan baik. UKM pun pernah pergi perpustakaan dia. UPM tak pernah, UIA tak pernah, UPSI tempat saya belajar. UDN tak pernah, USM pernah, lawatan sambil belajar kat sekolah, pergi USM. Ini je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 universiti saya dah pernah pergi. Cikgu, yang you atas-atas tu kan, cikgu pergi buat apa? Yang mana? Yang UTM. UTM ni saya ikut makcik saya graduate, convocation. UTM ni masih keluarga belah isteri saya ada yang bekerja kat sana, jumpa hantar makanan.
akak ipar saya lah kita hantar makanan pergi, dia kerja kat dalam UTM ni. Lepas tu mak mertua saya pun kerja kat sana. Tapi staff biasa, bukannya staff akademik UM ni jumpa kawan, UKM memang nak cari bahan assignment, UPSI tempat saya belajar, USM ni lawatan sekolah. Tu lah. Yang lain ni semua tak pernah bagi. Okay, so korang try lah masuk kawasan universiti, nanti korang rasa semangat nak belajar betul-betul. Sebab suasana dia lain, berbeza sangat. Dia tak sama macam sekolah. Korang macam belajar universiti ni, contoh satu hari tu kelas tu 2 jam. Korang tengok jadual korang, hari Isnin kelas pukul 10 hingga pukul 12. Pergilah pukul 10 pukul 12, lepas tu balik lah. Dah, lepas tu lain-lain tu baliklah tempat kediaman korang. Dia bukan stay lama-lama kat satu tempat macam sekolah, daripada 8 pagi sampai pukul 2 petang. Kalau ada kukuh, sambung pukul 5 petang. Tak macam tu sebab korang bawa umur, sebab mak ayah bekerja, biarlah duduk kat sekolah Okay, seterusnya. Okay, masuk. Penganjuran masuk Majlis Sukan Universiti Malaysia selain mengadakan pertandingan sukan yang melibatkan pelajar dan staf universiti untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okay, dah tadi kan, antara universiti lawan maksudnya UPSI lawan UMS lawan, dia semua dia pertandingan yang melibatkan universiti. Kalau sukan lain kan melibatkan negara dengan negara kan, tapi yang masuk ni pertandingan yang perlawanan membabitkan antara universiti. Okey. Dan seterusnya, sebagai medan untuk atlet universiti menunjukkan kebolehan dalam sukan. Okey, yang mana yang dulu zaman sekolah dia berbakat, bila dia masuk universiti, tiba-tiba masuk universiti belajar je tak ada sukan. Habislah, hilang bakat dia, disisihkan. So kat universiti memang kita ada pertandingan sukan juga sebenarnya. Okey. Kemudian penganjuran masuk diadakan secara bergilir-gilir. Penganjuran masuk diadakan secara bergilir-gilir mengikut negeri. Contohlah macam tahun ni pertandingan masuk diadakan di UPSI di Perak. Lepas tu tahun depan sukan masuk pula kat negeri lain pula, Selangor. Mungkin kat Selangor UM ke, tahun depannya tukar tuan rumah pula kat UMS pula Sabah contoh. So dia bergilir-gilir begitu macam tu tujuannya tak lain tak bukan menggalakkan integrasi antara negeri ataupun antara universiti-universiti tersebut lah. Okey. Inilah universiti-universiti dia. Okey. Yang ini peringkat sekolah. Okey. Dia tak kat buku teks dia tak tulis pun sekolah, tapi fahamlah bila kita baca ni, ini semua melibatkan sekolah sebenarnya. Remove 1M 1S sekolah, pokok ni sekolah. Okey, lepas tu masuk ni universiti. Okey, kemudian SUKMA. SUKMA ni sukan Malaysia SUKMA ni ramai tahulah kan, semua tahu. Dia diadakan 2 tahunan. Kalau dalam buku teks awak, dia guna ayat 2 tahunan Dui tahunan ni saya mudahkan awak nak faham maksud dia, 2 tahun sekali diadakan. Dan setiap 2 tahun sekali diadakan penganjuran sukan SUKMA, sukan Malaysia, yang membabitkan semua negeri-negeri yang ada di Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Okey. Sukan peringkat kebangsaan melibatkan 13 buah negeri dan termasuklah wilayah persekutuan. Okey. Wilayah persekutuan tu Kuala Lumpur. Okey. Tujuannya untuk mengeratkan hubungan kaum antara kaum, tu typo kaum sebenarnya, dan integrasi antara negeri. Okey. Yang baru-baru ni sukan SUKMA saya tak ingat kat mana dianjurkan kat mana, lupa dah. Okey. Saya cuma ingat sukan SUKMA tu yang Izrin nama dia. Pelari pecuk wanita tu. Laju tu perempuan tu. Pelari daripada Terengganu. Sangat laju masuk sukan Olimpik Oh, ingat apa? Badan kecil masuk sukan Olimpik itu bukan satu kerja yang mudah Kalau peringkat Asia Tenggara tu kita hebat lah kita memang dah power nombor 1 kan. Peringkat sukan Asia Tenggara kan. Tapi kalau peringkat Asia dah Olimpik dah, itu dah peringkat hebat, tinggi sangat. Dan dia pelari daripada Terengganu Izrin, saya pun lupa nama dia
EZ-Link apa nama dia. Okey, kemudian Sukma pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada April 1946. Lama April 1946, sebelum kita merdeka lagi betul ke ni? Saya cek balik buku teks. Saya takut tersalah type. Bab sukan. Alamak, saya betul lah, saya typo lah. Okey, betulkan balik betul. Betul, saya pelik ni. Saya macam mana boleh 46 ni kan? 46 zaman Malayan Union, takkanlah Sukma dah ada kan? So Sukma pertama kali diadakan pada 19 April 1986. Okey, korang betulkan balik siapa yang dah print tu tolong betulkan balik. Sebaik saya cek. Sebab saya rasa ragu-ragu tahun ni. 19 April 1986. Kenapa boleh type salah type Okay. Okay, salah tu. Yang disertai 3,849 atlet. Okey, itu. Okey. So start dia tahun 86. Saya belum lahir lagi. Saya lahir tahun 87. Bila tahun 87 ni apa yang saya ingat Saya ingat lagu Sekadar di Pinggiran juara anugerah juara lagu yang pertama diadakan pada tahun 87. Okey, fakta tahun kelahiran saya. Okey, kemudian ini antara atlet-atlet Malaysia yang bertaraf, saya sebut bertaraf dunia lah, kira bertaraf tinggi lah. Lee Chong Wei, badminton, atlet badminton, menang perak sukan Olimpik. Kita tak pernah dapat emas lagi sukan Olimpik. Siapa dapat emas sukan Olimpik tu satu sejarah baru lah untuk negara kita, Malaysia. Tak pernah lagi kita tak pernah menang pun sekalipun satu pingat emas untuk Olimpik. Untuk perak, ya. Dia dah 2 kali ke 3 kali juga Lee Chong Wei menang taraf tinggi untuk sukan Olimpik. Okay, Azizul Hasni atlet basikal track perak sukan Olimpik yang baru-baru ni baru-baru ni Tokyo Olimpik dia dapat perak perak. Okay, sebelum ni dapat gangsa je, yang ni naik perak. Okay, kemudian ni Nauraj Singh menang emas sukan Asia Tenggara tapi Olimpik belum lah emas sukan Asia Tenggara. So untuk peringkat Asia Tenggara memang dia atlet terbaik lah rantau Asia Tenggara. Okay, untuk acara lompat tinggi Nauraj Singh. Ini Pandalai Renong, acara terjun. Okay, so besar macam-macam kan lompat dia. Okay, so gangsa sukan Olimpik. Nicole David, ni sayang bagi saya dia ni dah taraf-taraf Lee Chong Wei sebenarnya. Okey, ini pandangan saya. Kalau sukan Olimpik itu terdapat acara squash. Korang tahu tak sukan squash tu apa? Tahu tak? Tahu. Tahu yang pukul dinding tu Pukul dinding senang kata kan. Bola macam tenis tu dia pukul dinding tu. Okey, itu sukan squash. Tapi malangnya dalam kejohanan Olimpik, sukan squash ni tidak dipertandingkan tau. Awak cuba bayangkan kalau dia zaman prime dia, zaman premier dia lah kan. Waktu dia menduduki ranking number 1 champion dunia ni, dia lama tau pegang title nombor 1 dunia. Tapi sukan Olimpik tak pernah diadakan di kejohanan sukan squash ni, tak pernah diadakan pada dalam sukan Olimpik. Kalau dia ada terlibat dalam sukan Olimpik, dalam sukan squash, confirm kita dah pernah memiliki emas untuk sukan squash tu di Olimpik. Tapi kita try minta, bukan kita tu saya lah, maksudnya Malaysia lah. Malaysia pernah buat rayuan untuk memohon kepada Olimpik lah kan, Badan Olimpik Antarabangsa punya, kita merayu pada diorang supaya adakan pertandingan squash di kejohanan Olimpik. Tapi mereka pun tak
tak ikut pun dia tak ikut cakap kita lah sebab mungkin sukan squash tu pembabitan atlet tu tak menyeluruh di seluruh dunia. Mungkin beberapa negara je yang atlet yang hebat-hebat. Tapi sayanglah kat situ kan. Sukan sepak takraw mana ada kat Olimpik? Tak ada. Cuba bayangkan kalau sepak takraw tu ada kat Olimpik. At least kita dapat perak lagi kan. Perak untuk sepak takraw tapi tak ada. Silat. Silat, kejohanan silat tak ada dalam sukan Olimpik. Judo ada kan. Martial art lain, wrestling ada. Karate ada. Karate ada ke saya tak pasti karate. Judo ada. Martial art untuk sukan Olimpik ada. Tapi kenapa silat tak ada? Kalau silat ada, mungkin gold medal kita boleh genggam. Kita dengan Indonesia kan bersaing untuk silat. Tapi tak ada. Silat tak ada dalam Olimpik. Susah. Benda tu kalau membabitkan ramai atlet dunia mungkin badan Olimpik antarabangsa tu mungkin boleh pertimbangkan lah kan. Okay. So, seterusnya. Okay, ni Hafiz Syaril pelomba motosikal kejohanan dunia MotoGP kita kalau bahasa Inggeris ni MotoGP lah kita panggil dia pelomba Malaysia rider Asia Tenggara yang pertama menyertai kejohanan tersebut. Thailand dengan Indonesia tak pernah lagi Thailand, Indonesia tak pernah lagi join MotoGP. Tapi kita dah ada wakil lah. Tapi 2 tahun je dia 2 tahun je masuk tu. Lepas tu dia turun kelas lah sikit. Okay, tapi still relevan lagi lah. Okay, so ini soalan hebat lah Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada hasil kejayaan atlet-atlet di atas? Okay, so cuba korang jawab soalan ini. Okay, cuba korang jawab dalam saya bagi tempoh 10 minit ke macam tu. Cuba, boleh tak korang jawab? Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada hasil kejayaan atlet-atlet di atas ni, 8 markah. Ni soalan hebat. Okay. Nanti kalau korang dah siap, korang boleh type je, bagi kat ruangan chat tu. Okay. Nanti saya ambil jawapan awak daripada situ. Okay. Cuba kita mula sekarang. Soalan ni guna logik relevan rational logic je, guna sabar je yang penting. Okey, cuba korang try jawab soalan ini. Pandangan bebas pendapat awak bebas sebenarnya. Apa tu iktibar? Iktibar tu pengajaran pelajaran yang awak boleh ambil.